wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita pada malam ini, memberikan keizinan kepada kita untuk datang ke surau ini, solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib ini. Moga-moga kita sentiasa berada di bawah kerahmatan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapat keampunan daripada Allah. Moga-moga dengan kehadiran kita pada malam ini Allah melembutkan hati kita, melembutkan hati kita untuk kita semakin taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan hati kita ini benci kepada perkara yang ditegah oleh Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab rujukan pengajian Islam Ulum Al-Quran, karya Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali Ailis Mazim, yang diterbitkan oleh Pustaka Salam. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 6 hari bulan 3, 6 bulan 3 hari ni 3 bulan bulan 4, bulan 5, bulan 6, 3 bulan. Ni sebelum Ramadan lah. Dalam Ramadan kita ada tazkirah Ramadan kan. Biasalah Syawal, lepas tu biasanya sebulan lah. Habis Syawal, Zulqa'dah ni yang barulah biasa baru hidup balik, meriah balik suasana kuliah-kuliah. So kuliah kita yang terakhir pada 6 hari bulan 3, kita berada pada muka surat 31 kita habis muka surat 31. Dan kalau melihat daripada tajuk ni, muka surat 31 tu kita dah berapa tajuk yang telah kita lepas. Pertama bahagian A perbahasan ulum Quran, konsep ulum Quran kita dah bincangkan, takrif ulum Al-Quran, ruang perbahasan perbezaan antara ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir kita dah bincangkan. Kemudian kita masuk ke bahagian B, metod pendokumentasian Al-Quran, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Osman yang dihuraikan. Dan kita masih berada pada bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu perbezaan metod pendokumentasian Al-Quran zaman Nabi, Abu Bakar dan zaman Osman. Itu pada muka surat 33. Kalau tuan-tuan buka surat 33 tu, dia tulis bab yang kedua. Bab yang kedua, perbezaan, kita nak tengok malam ni apakah perbezaan, beza metod cara dokumentasi Al-Quran zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan juga zaman Osman. Itu bab yang kedua. Nak tengok beza antara zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan zaman Osman. So 3 zaman. Nak tengok bagaimana Quran itu dikumpulkan, cara beza dia bagaimana. Okey, kata pengarang dia kata ini, semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa ayat Al-Quran yang dimansukhkan. Kata pengarang dia kata semasa hayat Rasulullah terdapat beberapa ayat Al-Quran yang dimansukhkan. Maksudnya ayat Al-Quran itu dihapuskan. Ada riwayat saya pernah sebut, antaranya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang tua lelaki dan orang tua perempuan, apabila mereka ini melakukan zina, hendaklah direjam. So hukum itu ada, tapi ayat dia dah tak ada. Itu antara contohnya yang dimansuhkan, iaitu dengan turunnya ayat baru yang memansuhkan. Maksudnya zaman Nabi itu terdapat beberapa ayat Al-Quran yang dah dimansuhkan,
iaitu dengan turunnya ayat baru yang memansuhkan. Apabila turun ayat yang baru, so ayat yang lama dimansuhkan. Oleh itu sekiranya semenjak awal lagi Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, sudah tentu pindaan demi pindaan perlu dilakukan terhadap mushaf tersebut. Kata pengarang, dia kata kalaulah Quran itu pada awal lagi telah dikumpulkan dalam bentuk teks, ada bentuk helaian-helaian dikumpulkan, maka dia kata tentu berlakukan pindaan pada mushaf Al-Quran. Itu kata pengarang. Erti kata lain, para sahabat merasakan pengumpulan dalam satu mushaf waktu itu tidak perlu. Hal tersebut kerana masing-masing mereka telah menghafaz keseluruhan ayat Al-Quran di dalam dada sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Nabi, wahyu itu turun. Wahyu turun. Satu-satu wahyu turun itu kepada Nabi, Nabi akan panggil sahabat. Sahabat siapa dia? Penulis-penulis wahyu. Ada ulama kata sampai 20 lebih, ada 26, ada beberapa orang yang mereka ni merupakan katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu, Nabi panggil sahabat, dan Nabi beritahu kepada para sahabat, wahai sahabat, okey, ayat ini turun 5 ayat, letak dekat surah ini lepas ayat ini. Jadi maksudnya yang dihafal oleh para sahabat tu dia bukan sempurna tiap-tiap surah. Ada surah yang pendek-pendek diturunkan, terkumpul 10 ayat, 15 ayat pendek. Ada surah-surah ayat waktu dan ketikanya diturunkan, okey, ayat ni letak kat surah ni selepas ayat ni. Ayat ni letak selepas ayat ni. Zaman tu dia tak ada nombor ayat lagi. Zaman Habib ni tak ada nombor-nombor ni, semua tak ada. Cuma dia beritahu, okey, ayat ni sambungan dia begini lepas ayat ni. Ini letak dekat sini-sini. Jadi wahyu tu tengah turun, dia belum perfect lagi. Jadi para sahabat masing-masing mereka ni menghafal dan menyalin untuk simpanan masing-masing. Okey. Kita tengok topik yang pertama. Metod pendokumentasian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu-satu. Zaman Nabi, dia kata Al-Quran tidak dikumpulkan serta dibukukan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kerana wahyu masih berterusan turun. Malah wahyu terakhir diwahyukan Allah kepada Rasulullah berlaku pada 9 malam sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud ada riwayat yang menyebutkan wahyu yang terakhir, ayat Quran yang terakhir turun tu 9 hari sebelum Nabi wafat. Dia ada beberapa pandangan. Antaranya yang ni 9 malam sebelum Nabi wafat tu wahyu yang terakhir diturunkan. Jadi kalau kita tengok 9 hari sebelum Nabi wafat, jadi mana mungkin para sahabat nak kumpul semua sekali, sedangkan 9 hari yang terakhir tu baru wahyu yang terakhir turun. So tak rasional, tak logik boleh kumpulkan semua sekali. Satu. Yang kedua, sahabat ni pun dia tak tahu dah habis ke belum Quran ni turun. Sebab mana sahabat tahu? Bukannya maksudnya Allah Ta'ala dah beritahu, okey, ada 114 surah, 6,236 ayat, kamu tunggu cukup ayat ni besok baru Quran habis tu. Tak ada. Sahabat pun tak tahu. Sahabat tak tahu bila Quran ni nak habis turun, dah habis ke, ada lagi ke, surah ni dah cukup ayat ke, ada nak tambah ayat lagi ke. Sahabat tak tahu. Bukan sahabat tak tahu, Nabi sendiri pun tak tahu, sebab wahyu tu tak turun pada Nabi. Jadi dia perkara yang mustahil untuk dikumpulkan dalam bentuk satu mazhab yang sempurna. Kurang logik. Sebab dia katakan 9 malam sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu yang terakhir. Mengenai metod atau teknik penulisan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ketika itu diusahakan penulisannya oleh para sahabat. So Nabi akan panggil para sahabat untuk salin wahyu yang diturunkan. Dan Nabi dia pesan, tulis Quran aja, jangan campur dengan hadis. Tulis Quran sahaja, jangan tulis selain daripada Quran. Hadis Nabi jangan tulis. Nabi pesan, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis daripada aku selain daripada ayat-ayat Al-Quran. Nabi tak nak bercampur antara ayat Quran dan juga hadis Nabi, antara ayat Al-Quran dan juga tafsiran Nabi. Jadi bila Nabi cerita tentang ayat ni, kemudian Nabi mentafsirkan ayat tu. So tafsiran tu Nabi kata jangan, hanya tulis ayat aja. Dan Nabi kata, waman kataba anni falyamhu, siapa yang tulis daripada aku selain daripada ayat Quran, padam. Nabi suruh padam.
Nabi kata jangan tulis selain pada ayat Quran. So Nabi nak pastikan ketulinan ayat Quran tu tak bercampur dengan hadis. Zaman Nabi sendiri, Nabi dah tegaskan jangan tulis selain daripada Quran, hanya ayat Quran saja yang ditulis. Dan kalau ada tertulis, padam. Nabi kata. Tapi Nabi pesan apa? Hadithu anni, apa yang aku cakap, maksudnya tafsiran lah, tafsiran ayat Quran, benda-benda lain yang Nabi cakap, hadithu anni, apa yang Nabi sebut, Nabi cakap tu kamu sampaikan pada orang. Itu yang hadis. Yang tafsirannya ke ataupun yang sahabat-sahabat tanya kan, yang berkaitan Quran tu, hadithu anni, ceritakan, sampaikan. Nabi pesan cerita. Sebab itu para sahabat ni menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal kalam-kalam Nabi. Yang Quran tadi confirm dah ditulis dan dihafal. Selain daripada Quran jangan tulis, tetapi Nabi pesan hadithu, ceritakan, ambil kalam Nabi, terjemahan Nabi, syarahan Nabi, tafsiran Nabi, semua ambil dan sampaikan. Dan Nabi pesan kepada para sahabat, adalah jangan kamu mendustakan ke atas aku. Sesiapa yang mendustakan ke atas aku, sungguhnya dia telah menempah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi pesan, takut para sahabat ni mujawazah ni berlebih-lebihan. Mungkin Nabi cakap satu je point dia, tiba-tiba dia cerita pada sahabat lain ataupun pada tabi'in, dia tambah-tambah. So Nabi pesan jangan. Nabi cakap jangan tambah ABC. Tu para sahabat akhlaknya sedemikian dia kata. Para sahabat waktu itu menulis Al-Quran pada kepingan-kepingan batu. Kata zaman kita ni tak adalah. Kalau kita duduk zaman Nabi tu terasa tulis ayat-ayat Al-Quran pada kepingan batu. Ada batu-batu, dia tulis pada batu. Kalau tuan-tuan tengok, kita banyak monumen sejarah-sejarah lama kan, tengok pada batu-batu, batu bersurat kan. So dia kata kepingan batu. Kemudian yang kedua disebutkan pelepah kurma. Kurma tu ada pelepah, kita ni pelepah kelapa sawit lah. Kelapa sawit lah, pokok kelapanya pelepah, itu juga jadi tempatnya tulisan. Kemudian yang ketiga dikatakan kulit binatang. Kulit binatang ni biasalah dikeringkan, kemudian jadikan tempat tulisan. Kalau kita sini buat rebana kompang lah kan, kulit binatang. Dan juga yang keempat pada tulang, tulang belulang. Tulang juga salah satu tempat untuk menulis. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada empat jenis: batu, pelepah kurma, kulit binatang dan juga tulang. Untuk menghindari bercampurnya Al-Quran dengan hadis, Nabi dengan tegas melarang para sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Baginda bersabda, la taktubu anni wa man kataba aini ghairal Quran falyamhu. Ini yang saya sebutkan kan tadi. Ini disebut dalam hadis Muslim. Dia katakan, janganlah kalian menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran. Sesiapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Cuma dia panjang hadis ni. Nabi sambung, wahadithu anni, ceritakan yang selain daripada Quran ni, cerita. Jangan tulis, tapi sampaikan mulut ke mulut. Jangan tulis, sampaikan mulut ke mulut dan bentuk hafalan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok hadis yang sama, cerita yang sama, ambil daripada Nabi, tetapi dengan matan yang berbeza, kan? Dengar sahabat ni ambil 2-3 orang sahabat ambil cerita yang sama daripada Nabi, tetapi matan dia berbeza. Sebab ini dia dengar, dia faham, dia guna bahasa dia. Yang ni dia faham, dia guna bahasa dia. Sahabat yang ketiga dia faham, dia guna bahasa dia. So ada sedikit perbezaan sebab masing-masing hafal. Tak benar, Nabi tak bagi tulis. Tu hadithuan ani. So berlaku antara bentuk-bentuk hadis itu. Untuk itu pada masa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran belum dikumpul dalam satu mushaf. Zaman Nabi tak ada dalam satu mushaf sempurna, tak ada. Di mana ayat-ayat Al-Quran didapati dalam keadaan bercampur aduk dan bercerai-berai. So ada kumpul. So dia bercampur aduk dan juga bercerai-berai. Sahabat ni sebahagian ya. Keadaan sedemikian terjadi kerana pada masa itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur. Kalau kita bila Ramadan tu biasanya ada nuzul Quran. Bila nuzul Quran tu disebutkan daripada Nabi ke daripada Allah ke Lauhul Mahfuz. 30 juzuk. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, 30 juzuk. Maksudnya walaupun tak turun pada Nabi secara serentak semua sekali beransur-ansur, tapi sebenarnya Quran tu dah ada, dah sempurna dah.
ada di Lauhul Mahfuz, kemudian ada disimpan di Baitul Izzah, langit yang ketujuh. Cuma penurunan tu ikut sequence berdasarkan cerita, kesesuaian waktu dan kesesuaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia kata keadaan sedemikian terjadi kerana pada masa itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Dia kata keadaan sedemikian menyebabkan sukar menulis Al-Quran menjadi satu mushaf, melainkan setelah kesemua ayat-ayat Al-Quran sempurna diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sebutkan tadi, agak sukar untuk dikumpul semua sebab sahabat tak tahu, Nabi pun tak bagi tahu dah habis ke belum kan. Selain itu susunan ayat-ayat dan surah-surah juga tidak mengikut susunan penurunannya. Kita tahu surah yang pertama turun pun surah Iqra, itu pun bukan satu surah, hanya turun di mayat je kan. Lepas tu mari surah lain, surah Muzammil turun, surah itu ambil surah itu, surah ini sikit, surah itu, surah ini sikit. Jadi memang payah. Susunan ayat dan surah-surah juga tidak mengikut susunan penurunannya. Tak ada secara tertib itu. Ada satu tafsir ulama yang menulis berdasarkan susunan penurunan ayat. Kita biasa start Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada setengah-setengah tafsir Habban Nakah silap saya yang dikarya oleh Habban Nakah, dia punya tafsir dia itu diikut berdasarkan pada sequence penurunan ayat. So dia tak mula dengan Fatihah lah, dia masuk dengan surah Al-Alaq, Iqra kan. Ada begitu. Susunan ayat dan surah-surah juga tidak mengikut susunan penurunannya. Justru sekiranya Al-Quran ditulis dan dikumpulkan dalam satu mushaf seawal penurunannya, pasti ia perlu diubah setiap kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Erti kata lain, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam berada dalam suasana aman dan damai. Tidak ada fitnah memfitnah antara satu sama lain, di samping para penghafaznya ramai. Dan dia Quran ni pertama dia bentuk hafalan. Memang Arab ni Allah Ta'ala beri kelebihan kuat menghafal. Dia memang bentuk hafalan. Tulisan ni sebagai langkah kedua, langkah pemeliharaan yang kedua. Tapi yang utama sebenarnya dalam bentuk hafalan. Kalau kita sekarang ni ilmu-ilmu yang utama dalam bentuk tulisan. Yang ingat tu ke bonus lah kan, boleh ingat, kita pun tak ingat semua sekali kan. Dia betul-betul dalam bentuk tulisan. Ada dalam kitab ke, dalam software ke, dan apps tu yang betul. Yang ingat betul itu sikit sangat. Itu zaman kita. Tapi zaman Nabi berbeza. Memang dalam bentuk hafalan. Arab ni memang biasa, nama-nama sahabat, nama kaum keluarga, dititih baris anak beranak cucu, semua diingat. Itu kelebihan yang Allah berikan pada orang Arab. Okey. Oleh itu tidak ada sebab yang mendorong pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Tambahan pula alat tulisan sukar didapati. Saya kita tengoklah, itu pun 4 jenis tadi yang dikatakan pada batu, pelepah tamar, kulit binatang, pada tulang. Jadi nak nulis pun payah, nak cari bahan, nak banyak mana tulang nak ambil. Kemudian tulang tu nak dikeringkan, kena ada pula dia punya pen pun dia. Jadi orang kata menulis ni agak satu benda yang berat. Mudah bagi dia hafal lagi. Itu suasana zaman Nabi. Okey. Kemudian dia masuk topik yang kedua. Itu zaman Nabi. Kita tengok pula yang topik yang kedua ni zaman Abu Bakar. Bagaimana cara metod dokumentasi zaman Abu Bakar Quran itu. Dia kata peringkat awalnya Abu Bakar serta sahabat lain ragu-ragu dengan cadangan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Hal itu kerana Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ini juga kita pernah ceritakan bagaimana apa berlakunya 70 orang hafiz Quran mati dalam perang Yamamah. Kita ceritakan panjang lebar cerita dia. Kemudian Umar dia berikan cadangan pada Abu Bakar, suruh kumpulkan. Abu Bakar mula tak setuju, sampailah Allah melapangkan dada Abu Bakar. Begitu. Konteks lain pula, Abu Bakar sentiasa menurut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa takut kelak perbuatannya menjadi bid'ah. Dan cadangan Abu Umar kepada Abu Bakar tu bentuk bid'ah. Sebab Nabi, kalau Quran tu perlu dikumpulkan jadi satu mushaf, tentu Nabi dah suruh. Tapi Nabi tak pernah suruh. Nabi hanya turun, kumpul.
turun panggil wahyu, turun tulis. Nabi tak pernah suruh pun sahabat ni kumpul letak dalam satu masa. Tak ada arahan daripada Nabi. Jadi bila dapat arahan, bila dapat cadangan daripada Umar tu, Abu Bakar kata ni benda bid'ah baru ni kita buat ni, kumpul Quran kan, benda bid'ah tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar, dan Abu Bakar diterimalah cadangan tu. Namun begitu, setelah memikirkan pengumpulan ini merupakan sebaik-baik cara untuk memelihara kitab suci Al-Quran, beliau memilih Zaid bin Thabit, maka orang yang paling penting dalam penulisan Al-Quran, penyalinan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran ialah Zaid bin Thabit untuk tugas mengumpulkan Al-Quran. Hal itu kerana Zaid bin Thabit memiliki ciri-ciri yang melayakkannya untuk mengumpul Al-Quran, di mana ciri-ciri tersebut tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain, iaitu apa kelebihan Zaid bin Thabit ni? Satu, disebutkan Zaid bin Thabit ni sahabat yang hafal Al-Quran. Ramai sahabat yang hafal Al-Quran, antaranya Zaid bin Thabit. Dia hafal keseluruhan Al-Quran, memang dia hafal semua sekali. Yang kedua, dikatakan penulis wahyu pada zaman Rasulullah. Bukan setakat dia ni hafal, tapi ni juga bila wahyu turun, dia akan tulis. Nabi akan panggil Zaid bin Thabit. Kemudian yang ketiga, dia katakan menyaksikan pembentangan terakhir. Ni disebutkan sebagai al-ardu al-akhirah. Al-ardu al-akhirah ni adalah pembentangan terakhir. Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi kedua kali khatam dalam Ramadan yang akhir tu dengan Jibril. Pada ketika itu Zaid bin Thabit antara orang yang hadir, dia kata, iaitu Jibril menyemak pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kali terakhir. Tu Ramadan terakhir tu 2 kali Nabi bacakan kepada Jibril. Antara yang hadir ialah Zaid bin Thabit. Yang main tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita berada pada tempat Zaid bin Thabit, Rasulullah baca Quran, depan tu Jibril. Kita duduk satu majlis dengan Jibril sekali. Kita bila baca ni tak rasa. Cuba imagine kita duduk, katalah ini masjid Nabawi, Nabi tengah baca, kita duduk semak. Jibril ada ni, yang main-main malaikat Jibril tu duduk semak Nabi baca kepada Jibril. Yang main Zaid bin Thabit. Kemudian tu yang ketiga. Yang keempat, terkenal sangat warak, bijak dan juga amanah. So Zaid bin Thabit ni, dia warak pun dia, bijak pun dia, amanah pun dia. Saya dah sebutkan, pernah ceritakan Zaid ni masa dia kecil, dia nak pergi perang Badar, Nabi tak bagi ikut, dia pergi mengadu dengan mak dia bagi tahu, kamu belajarlah bagi pandai, besok jadi penulis wahyu. Dia jenis geng budak-budak yang duduk dengan Nabi, dan dia cerdik, pandai, dia menguasai beberapa bahasa Nabi suruh kuasai. Jadi penulis, bukan sekadar penulis wahyu, penterjemah kitab-kitab samawi, tulisan-tulisan Yahudi, dia kuasai dalam masa ada kata 7 hari, ada kata seminggu, ada kata 10 hari. Itu kehebatan yang ada pada Zaid bin Thabit. Untuk mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Thabit telah mengambil langkah teliti untuk menjamin keaslian juga kesucian Al-Quran, iaitu beliau tidak cukup dengan hafazan dalam dada dan tidak memadai dengan tulisan yang ada pada tulang juga belulang. Tengok bagaimana Zaid bin Thabit ni seorang yang cukup teliti. Dia mula-mula Zaid bin Thabit ni, dia macam mula tadi kita katakan Abu Bakar dia mula-mula tu dia diam. Umar bagi cadangan tu, dia duk bertimbang tu, nak terima tak nak. Akhirnya dia tengok ada kepentingan untuk orang Islam, maka dia terima. Bila dia terima, dia fikir siapa yang nak kumpulkan Quran ni, maka cari orang yang paling layak ialah Zaid bin Thabit, orang muda, syabab, cergas kan. Dia tak ambil geng-geng umur 60-70 tahun ni. Ramai sahabat yang umur Nabi ni kan, 60-70 tahun ni tak ambil. Dia ambil syabab, orang muda. Itu pentingnya untuk membangunkan masyarakat. Dia kena pemuda, pemegang, cari pemuda. Jadi dia panggil Zaid bin Thabit, rapat dengan Nabi. Cukuplah kriteria Zaid bin Thabit tu. Zaid bin Thabit pun bila Sayyidina Abu Bakar taklifkan tugasan untuk menyalin Al-Quran tu, letak dalam tu mushaf, Zaid bin Thabit dia kata, wahai Abu Bakar, kalau kau suruh aku kalihkan gunung Uhud tu, satu gunung tu, kalau suruh aku kalihkan, aku boleh kalihkan. Lebih berat aku menyalin Quran ni daripada
memindahkan gunung. Maksudnya kalau bagi dia tugasan cabut gunung ni, korek-korek, pindah, gunung besar tu, dia kata aku lagi sanggup pindahkan gunung tu daripada menulis Al-Quran. Tengok sahabat punya dia takutnya nak buat satu tu benda baru, kemudian benda sangat besar, tapi akhirnya Allah memberikan kelapangan dada kepada Zaid bin Sabit. Itu berlaku kalau kita tengoklah, kalau kita belajar daripada sejarah kan, sejarah bagaimana apabila mula benda-benda bid'ah berlaku, benda-benda bid'ah berlaku, bagaimana cara para sahabat handle bid'ah itu. Tengok bagaimana tukang cadang buat bid'ah siapa? Umar tukang cadang buat bid'ah. Siapa tukang dengar? Tukang dengar Abu Bakar. Abu Bakar dengar, dia fikir dulu, tak terima, fikir, pertimbang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ketenangan, kelapangan dada kepada Abu Bakar. Nampak Abu Bakar ni apakah kepentingannya dengan orang hafal Quran mati, takut Quran ni hilang. Allah campakkan kelapangan dalam hati Abu Bakar. Abu Bakar dah boleh terima. Abu Bakar pula fikir, macam mana nak buat ni? Siapa pula nak tulis? Nak salin dah rasa macam boleh setuju dah, tapi nak cari orang, siapa nak salin? Fikir pula, cari pula orang paling layak. Maka para sahabat dia paling kenal. Siapakah para sahabat paling layak? Tak ada nampak orang lain, hanya Zaid bin Zaid. Panggil Zaid. Zaid pun bila benda tu benda bid'ah, mula dengar tak nak terima, rasa benda berat. Pindah bukit lagi bagus, lagi mudah daripada nak tulis Quran kan? Tapi akhirnya Allah berikan kelapangan dada. Tak berlaku isu bid'ah membid'ah, marah memaki, tak berlaku. Dia ada benda bid'ah berlaku dan Allah lapangkan dada. Berakhir dengan dada jadi lapang, boleh buat. Tapi kalau kita tengok kita hari ini, isu-isu yang melibatkan benda-benda bid'ah ni, takut masyarakat kita, dia bukan membawa kepada kebaikan. Dia tak menjadikan lapang hati. Ini cari salah orang ini, orang ini cari salah orang ini, orang ini kata gini, orang ini kata, tuan-tuan tahulah kat media sosial kan, ini kata gini. Beza tengok, sahabat ni berlaku juga benda-benda yang baru, tapi bagaimana ending dia? Ending dia Allah campakkan kelapangan hati untuk terima dengan cara yang baik. Zaman kita ni tak fitnah tu, fitnah ni, fitnah ni. Allah jauh kita dengan hidayah Allah. Kita ambillah pengajaran itu ya. Okey. So Zaid bin Sabit ni dia dengan seorang yang teliti untuk menjamin keaslian juga kesucian Al-Quran. Iaitu beliau tidak cukup dengan hafalan, walaupun dia hafal, suruh salin. Bila Abu Bakar suruh salin, dia memang hafal, tapi dia tak cukup dengan hafalan dalam dada dia je. Walaupun dia seorang hafiz Quran, dia ingat semua Quran, dia tak cukup, dia kata. Dan juga tidak memadai dengan tulisan yang ada pada tulang juga berulang, yang ada pada dia memang ada salinan. Pada Al-Ardul Akhirah, pembentangan terakhir ada, dia pun bersama, dia tahu semua. Kalau nak suruh dia salin terus pun boleh, tapi dia tak cukup dengan sedemikian. Dia kata antara lain beliau juga tidak memadai dengan apa yang didengarnya sendiri. Tengok betapa berhati-hati ni. Malah beliau mempergunakan segala tenaga yang ada padanya, seperti memeriksa, menyelidiki dengan berpegang teguh kepada dua sumber. So ada dua sumber yang dia pegang teguh. Pertama, ayat yang dihafaz oleh sahabat, itu yang pertama. Dia pegang, bukan daripada dia je, tapi dia panggil sahabat, ayat yang dihafaz oleh sahabat. Yang kedua, ayat yang ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita tengok dalam hadis Bukhari tu, dituliskan bagaimana Zaid bin Sabit ini meletakkan dua syarat. Dua syarat dia nak setiap ayat tu ada dua penyaksian. Dia sebut dua penyaksian, syahidaini, dua penyaksian. Penyaksian yang mana ayat itu betul ditulis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun, kemudian sahabat tulis depan Nabi. Dia nak teks tu. Tu. Dia original tu dia nak. Pada tulang ke, pada kayu ke, pada daun ke, dia nak yang tu. Kemudian bukan nak satu, nak dua. Kan? Tu memang agak
memang teliti dan agak berat. Di mana kedua perkara di atas saling bantu-membantu. So ada ulama kata yang katakan dua-dua tu dalam bentuk tulisan, ada yang katakan satu bentuk hafalan dalam sahabat, satu dalam bentuk tulisan. Adalah beberapa pandangan di situ. Di mana kedua perkara di atas saling bantu-membantu. Malah beliau bertindak lebih jauh lagi, iaitu tidak menerima sesuatu yang ditulis sehingga ada pengesahan dua orang saksi yang adil bahawa ayat itu ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, nak adil lagi, lepas itu tulis depan Nabi, betul-betul tulis Nabi membenarkan tulisan itu. Memang beratlah dia kata. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar tidak bererti para sahabat tidak mempunyai mushaf yang mereka tulis sendiri, tetapi mushaf-mushaf lain tidak dapat mengatasi mushaf Abu Bakar. Apa dia? Kelebihan yang ada pada mushaf Abu Bakar adalah seperti berikut. Kelebihan mushaf Abu Bakar adalah sebagaimana berikut. Ada ulama macam ni, pengarang ni, dia tulis mushaf. Ada setengah karya dia tak tulis mushaf, sebab mushaf tu dia kena macam buku ni lah, macam dah dia kalimah Arab lah, sebut istilah, memahami istilah. Kalau kita katakan buku, antara buku dan juga kalau setengah kitab dia tulis sebagai suhuf aja. Suhuf maksudnya lembaran-lembaran. Dia tak jadi macam buku ni betul. Kalau dah jadi macam buku ni betul, baru kita boleh panggil dia mushaf. Maksudnya memang betul-betul pada mula sampai habis memang cantik kan bagi mushaf. Tapi kalau setakat dia susun lembaran-lembaran tak jadi diikat dengan sempurna, maka dia tak panggil mushaf. Ada setengah karya menyebutkan itu, tapi dalam pengarang dia kata disebut sebagai mushaf. Mushaf Abu Bakar adalah sebagaimana. Apa kelebihan mushaf Abu Bakar? Dia kata yang pertama, ia dikumpulkan hasil penyelidikan yang sangat teliti dan sempurna. Itu oleh Zaid bin Sabit. Yang pertama. Yang kedua, catatan dalam mushaf ini hanya ayat yang telah tetap, tidak dimansuhkan bacaannya. Sebab ada ayat-ayat yang dah dimansuhkan tadi, macam saya katakan tadi. Maka pada suhuf yang ditulis pada suhuf Abu Bakar itu, yang mansuh itu semua dah dibuang. Hanya ambil yang kekal aja, yang masih dibaca. Macam mana Zaid bin Sabit tahu? Sebab Zaid bin Sabit dia ada semasa pembentangan terakhir Al-Quran, ya. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kelebihannya, ayat-ayat Al-Quran yang dicatat adalah diterima secara mutawatir. Okey. Ayat-ayat Al-Quran yang dicatat adalah diterima secara mutawatir. Perkataan mutawatir ni saya pernah sebutkan, tawatur maksudnya diterima daripada satu sekumpulan orang kepada sekumpulan yang lain, yang mana bilangan mereka ini ramai, mustahil mereka ini berpakat untuk berdusta terhadap apa yang diriwayatkan. Itu dalam hadis lah. Dan hadis disebutkan so bilangan yang ramai. So disebutkan ni ayat Quran yang dicatat adalah diterima secara mutawatir. Maksudnya para sahabat semua ada, semua orang setuju, hafalan Zaid bin Sabit, sahabat-sahabat lain pun semua dengar. So betul bacaan tersebut. Mushaf ini dilengkapi qiraat 7 yang telah dinukilkan dengan tetap dan sahih. So bila disebut tentang qiraat ni, so setiap ayat, jadi Nabi SAW Nabi ajar setiap kabilah tu dengan berdasarkan kepada kesesuaian kabilah tersebut. Jadi apa yang ditulis dalam suhuf Abu Bakar ni, disebut dalam kitab ni, mushaf Abu Bakar ni, dia merangkumi semua wajah qiraat yang dikatakan sabah ahruf sabah, 7 huruf tu, semua wajah itu ada. Mungkin ada sebut perkataan mangga, ada sebut mempelam, ada sebut buah apa lagi, benda yang samalah tapi perkataan yang berbeza. Semua ada ditulis. Cuma kita nak tengok dia punya teks itu tak ada. Teks dia dah tak ada. Kan? Macam belah pantai timur dia kata buah pahu, buah mempelam, buah mangga, dia apa lagi yang seerti dengannya. Semua perkataan-perkataan itu ada ditulis. Sama ada ditulis di atas, di bawah, berkali ganda, dalam kurungan ke dia letak, wallahu alam. Sebab mushaf itu akhirnya suhuf Abu Bakar ni dibakar pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia dibakar. Ni mushaf yang akhirnya ada pada Hafsah, anak Sayyidina Umar, kemudian akhirnya dibakar. Sudah tak dapat tengok dah benda tu. Takut berlaku fitnah
pada akhir zaman ini. Khalifah boleh duduk di sebelah bakar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mushaf ini melengkapi itu mushaf ini melengkapi qiraat 7 yang telah dinukilkan dengan tetap dan sahih. So ada empat poin lah kelebihan yang ada pada mushaf Abu Bakar. Dia kata, menerusi kelebihan tersebut, para sahabat memberikan penghargaan yang tinggi kepada Khalifah Abu Bakar. Justru beliau telah memelihara Al-Quran daripada ditelan oleh zaman. Tapi sahabat-sahabat lain pada zaman Abu Bakar ni masing-masing ada mushaf masing-masing, koleksi masing-masing ada, tapi mungkin tak sempurna, kurang surah itu, kurang surah ini, kurang ayat itu, kurang ayat ini. Di sudut hafalan ramai yang hafal keseluruhan Al-Quran. Okey, itu zaman Abu Bakar. Kita tengok pula zaman Sayyidina Osman. Topik yang ketiga, metod pendokumentasian zaman Osman. Zaman Osman pula bagaimana? Pembukuan Al-Quran pada zaman Osman adalah projek negara. So masuk zaman Sayyidina Osman ni, dia dah jadi satu projek besar kerajaan Islam pada ketika itu, zaman Sayyidina Osman, dia kata, kerana ia perintah khalifah. Ini perintah daripada khalifah. Anggota jawatan kuasa melibatkan kalangan Quraisy dan juga Al-Ansar. Ada orang Quraisy, ada orang Ansar, yang dilantik oleh Khalifah Osman. Kata, ada beberapa metod digunakan oleh Khalifah Osman dalam rangka pembungkuan Al-Quran, iaitu yang pertama, berpegang teguh kepada mushaf Al-Quran yang sudah ada. Maksudnya zaman Abu Bakar dah ditulis. So zaman Abu Bakar, so itu yang menjadi main untuk salinan. Zaman Abu Bakar ni adalah zaman dia kumpul daripada para sahabat, kemudian Zaid bin Sabit dibuat satu salinan. Kan, itu zaman Abu Bakar. Kemudian zaman Sayyidina Osman, dia hanya menyalin, daripada satu mushaf itu dibuat beberapa salinan. Dia punya leader dia masih Zaid bin Sabit. Kita tengok apa yang dia kata sini. Berpegang teguh kepada mushaf Al-Quran yang sudah ada, iaitu mushaf Abu Bakar yang tersimpan pada Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hal itu kerana tulisan dalam mushaf Abu Bakar berasal daripada catatan para sahabat. Tengok, asalnya yang ditulis oleh Zaid itu adalah catatan para sahabat yang ditulis ketika Rasulullah masih hidup. Juga daripada hafazan para sahabat. Yang ditengok tu daripada catatan dan juga daripada hafalan para sahabat. Itu maksudnya berpegang teguh pada satu sumber yang dah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Osman memerintahkan agar kaum muslimin yang mempunyai catatan Al-Quran, hafazan atau apa sahaja yang memudahkan proses pencatatan Al-Quran segera menyerahkannya kepada jawatan kuasa penulisan untuk diproses dan diteliti. Seandainya ada perbezaan dialek Quraisy akan diguna pakai. Sayyidina Osman yang kedua dalam kitab ni disebut, Sayyidina Osman memerintahkan agar semua orang Islam pada ketika itu yang mereka ni ada catatan Al-Quran masing-masing, catatan sendiri ke, catatan ambil daripada para sahabat ke, catatan yang betul daripada Nabi ke, ambil, kemudian ataupun dalam bentuk hafalan yang ada dia hafal, ataupun apa juga bentuk yang memudahkan proses catat tu supaya diserahkan kepada jawatan kuasa penulisan Al-Quran. Untuk apa? Untuk diproses dan juga diteliti. Dan bila berlaku khilaf, ada perbezaan dialek, maka diutamakan dialek Quraisy. Itu yang Sayyidina Osman dipesan kepada 4 orang para sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Dia kata, izahtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai' minal Quran faktubu bilughatil Quraisy fa innal Quran nuzilah bilughatihim. Sayyidina Osman dia pesan kepada 4 orang, apabila kamu berempat berbeza pandangan dengan Zaid bin Sabit, sebab Zaid bin Sabit jadi ketua, dia 3 orang ni orang Mekah, orang Muhajirin, orang Ansar seorang aja. Zaid bin Sabit orang Madinah, di Ansar. 3 orang lagi orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni orang pada Mekah lah, memang Quraisy pure Quraisy daripada Mekah. Seorang orang Muhajirin orang Ansar seorang je, Zaid bin Sabit. Jadi apabila kamu bertiga berbeza pandangan dengan Zaid bin Sabit, maka tulis berdasarkan kepada dialek Quraisy.
Kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa, dengan dialek Quraisy, Parili itu. Dan kita tahu sebelum ni kita dah ceritakan kenapa perlu pengumpulan, sebab berlakunya perbezaan dari sudut wajah bacaan qiraat. Berbeza sudut qiraat tu menyebabkan Huzaifah bin Yaman datang jumpa Sayyidina Osman supaya dibuatkan pengumpulan Al-Quran, gitu okey. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mushaf ini harus mencakup semua bacaan atau qiraat. Dia kata semua bacaan atau qiraah Al-Quran dengan cara berikut. Dia kata ketika menuliskan satu huruf yang boleh dibaca dengan beberapa qiraat yang mutawatir, maka huruf ini hanya ditulis satu bentuk sahaja. Dia kata sebagai contoh surah Al-Baqarah ayat 259 yang berbunyi kaifa nanshuzuha, di mana ia dibaca dengan huruf zai oleh Nafi'. Nafi' ni imam qiraat lah. Imam qiraat yang pertama nama dia Imam Nafi', bacaan orang Madinah. Maka Imam Nafi' dia baca dengan nanshuzuha dengan zai. Manakala Abu Amir, Imam Ibnu Amir, iaitu imam qiraat di Syam, Abu Amir Ibnu Amir Asy-Syami, dibaca dengan kaifa nanshuruha. Dia tak jadi zai, dia jadi huruf ra. Kan, satu ada titik jadi zai, satu tak ada titik, huruf ra, iaitu huruf ra. Jadi apa yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman itu, teks Al-Qurannya tanpa baris dan juga tanpa titik. Bila tak ada baris, tak ada titik, dia ni boleh dibaca lah. Nanshuzuha boleh, nanshuruha boleh. Itu di sudut titik, kan, titik dia. Baris pun tak ada. Kalau baris tu mungkin boleh baca baris atas, mungkin setengah wajah qiraat dia baca baris bawah, setengah wajah qiraat boleh baca huruf depan. Sebab itu dalam kaedah resam dia ada 6 kaedah penulisan Al-Quran ini. Dikatakan Sayyidina Osman itu ada 6 kaedah. Kaedah yang ke-6 yang terakhir itu, dia adalah wajah bacaan ditulis dengan satu bentuk wajah qiraat yang boleh dibaca dengan beberapa wajah qiraat. Betul, tulisan yang boleh dibaca dengan beberapa wajah qiraat. Dia ada 6 kaedah. Kaedah yang ke-6, tulisan Al-Quran itu bersama Osmani itu boleh dibaca dengan beberapa wajah. Okey, ma fihi qiraatan, ma fihi qiraatan. Okey, so 4 poin, 4 poin penting dalam kaedah dokumentasi zaman Sayyidina Osman itu. So kita nampak beza. Zaman Nabi bagaimana, tak ada lagi mushaf itu. Zaman Abu Bakar ada, dah ada, baru nak dikumpul. Kemudian zaman Sayyidina Osman dah diselaraskan tulisannya dari sudut lahjah, dari sudut lahjah Quraisy. Itu benda besar yang berlaku. Zaman Nabi memang Nabi tak bagi arahan kepada para sahabat suruh tulis dan mushaf. Zaman Abu Bakar berlaku para hafiz mati, maka risau Quran itu hilang, maka ditulis, himpun, first step. Kemudian biar lagi zaman Sayyidina Umar ada sedikit je perubahan. Zaman Sayyidina Osman berlaku perbelahan qiraat, maka perlu diselaraskan apa? Dia sudut dialek, maka dia tulislah dengan lahjah Quraisy. Tapi dia tu merangkumi semua bentuk-bentuk wajah qiraat, 7 qiraat. Paling kurang pun dia membawa, boleh dibaca dengan 2 wajah qiraat. Okey, kita tengok tajuk seterusnya, skop. Masuk skop yang kedua pula. Skop yang kedua, apa penambahbaikan resam Osmani? Kita tengok penambahbaikan resam Osmani. Penambahbaikan resam maksudnya tulisan. Osmani ni dia nisbahkan kepada Sayyidina Osman. Sebab zaman Sayyidina Osman ni lah dia berlaku penyelarasan yang paling besar dari sudut tu tulisan itu. Wajah-wajah yang lain, dialek yang lain semua dibuang, tinggal dialek Quraisy saja. So banyak benda lah. Sebab Nabi ketika mana turun tu diturunkan dengan pelbagai dialek. Nabi minta dengan Allah supaya dibolehkan beberapa dialek. Zaman Sayyidina Osman dialek tu semua dibuang, tinggal kepada dialek Quraisy saja. Banyak lahjah tu hilang
tinggal bahasa KL aja, bahasa Terengganu, Kelantan, Johor, Sabah, Sarawak semua hilang dah, semua kena cakap KL aja. So benda-benda besar yang berlaku. Sebab itu dinisbahkan kepada Rasam Osmani. Rasam Osmani bermaksud bentuk tulisan Al-Quran, hasil kerja beberapa sahabat pilihan dalam satu jawatan kuasa penyalinan mushaf Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit atas arahan Khalifah Uthman. Azan ya. Nak azan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Kita habiskan skop yang kedua ni, dia punya penambahbaikan kepada Rasam Osmani ya, tajuk dia. So dikatakan Rasam Osmani bermaksud bentuk tulisan Al-Quran hasil kerja beberapa orang sahabat pilihan dalam suatu jawatan kuasa penyalinan mushaf Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Thabit atas arahan Khalifah Uthman. Erti kata lain, kalimah Uthmani adalah sempurna nama Khalifah Uthman bin Affan. Hal itu kerana penulisan Al-Quran secara lebih tersusun berlaku pada zamannya, zaman Sayyidina Uthman. Penambahbaikan yang dimaksudkan di sini ialah berlaku penyempurnaan dalam sistem penulisan Al-Quran, terutama sudut penandaan harakat dan juga baris. Ini perenggan yang ketiga ni, saya rasa dia punya konten dia mungkin kurang tepat sikit. Dia benda yang paling penting zaman Sayyidina Uthman
ialah penyelarasan dari sudut dialek. Itu keyword lah, keyword paling besar. Keyword paling besar zaman Sayyidina Osman ialah dari sudut dialek, diselaraskan. Sebab kes dia bergaduh, dalam kalangan sahabat bergaduh, dialek mana paling bagus, sampai kafir mengkafir, kan? So dilaraskan dialek, ambil dialek Quraisy. Dari sudut penandaan baris, titik, ini dalam istilahnya dia tidak termasuk dalam sebagai dalam resam Uthmani. Dia termasuk dalam Dhabtul Quran. Dia ada satu disiplin ilmu, satu nama dia disiplin ilmu Rasmul Quran ataupun Rasmul Uthmani, penulisan Al-Quran. Satu lagi disiplin ilmu nama dia Dhabtul Quran. Dhab bukan binatang dhab tu. Binatang dhab tu lain, biawak dhab tu. Dhab maksud dia ialah penandaan. Penandaan Al-Quran. Yang mana penandaan Dhabtul Quran ni dia ada beberapa peringkat. Dia mula dengan peringkat diletakkan baris dan bentuk titik yang warna merah, saya ceritakan dulu. Kemudian dia ubah, dia letakkan titik kepada huruf-huruf, kan? Kemudian baru dimurnikan. So ini dia dalam disiplin Dhabtul Quran. Dia tak masuk dalam resam, Rasmul Uthmani. Dia tak masuk dalam resam. Resam dia hanya rumah huruf saja, rumah yang tak ada baris, tak ada titik. Cuma yang itu kaedah yang ada pada itu yang dikaji oleh ulama. Kalau dia tulis kat sini penandaan harakat dan juga baris, mungkin di situ perlu diperhalusi lah. Dia kalau dhab ni dia masuk disiplin lain, dia tak masuk dalam resam dia. Ulama yang disebut serta dikira bertanggungjawab secara langsung antaranya ialah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Ini zaman Dhabtul Quran. Dia tak masuk dalam resam. Maksudnya sudut penandaan Al-Quran, meletakkan tanda. Abu Al-Aswad Ad-Du'ali saya dah ceritakan, dia inilah yang main peranan, yang meletakkan baris i'rab. Dia sebagai nuqat i'rab nama dia, baris. Tapi baris dan bentuk titik berwarna merah, dia kata. Kemudian itu dia meninggal 69 Hijrah. Kemudian Nas bin Asim Al-Laythi yang meninggal 89 Hijrah. Selepas berapa? Selepas 20 tahun Nas Ibn Asim Al-Laythi. Kemudian dengan Yahya Ibn Ya'mur Al-Udwani. Dua orang ini 89 Hijrah ni, Nas dan juga Yahya bin Ya'mur ni, mereka ni yang letakkan titik kepada huruf-huruf. Mula baris tadi, baris, kemudian diletakkan titik pada huruf-huruf. Kemudian serta Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Tengok 170 Hijrah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni baru, dia punya final dia. Zaman Khalil bin Ahmad ni lah, dia seorang ulama yang hebat dari sudut bahasanya, dari sudut qiraatnya, dari sudut tulisannya. Dia baru memurnikan, dia letakkan tanda syaddah, tanda mati, dia letakkan tanwin, diubah daripada titik kepada baris yang serong. Kemudian semua tanda-tanda yang lain tu kebanyakannya diletakkan pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Hatta huruf Hamzah. Huruf Hamzah ni dia tak ada sebenarnya dalam Quran. Huruf Hamzah ni tak ada. Rumah Hamzah tu kan, Hamzah tu diambil daripada kepala huruf Ain. Kalau syaddah tu kepala huruf shin tu sin tu diambil, kan. Kalau mati tu ada beberapa beberapa mazhab, masyariqah ada, maghribah ada letakkan asal daripada huruf sifir tu jadi bulat, ada daripada huruf kha, tu dia punya surat beranak dia. So Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni antaranya dia letakkan huruf Hamzah. Dia yang memperkenalkan huruf Hamzah. Kalau dalam resam Uthmani dia tak ada huruf Hamzah ni, tak ada. Kalau alif je, tak ada Hamzah atas ke Hamzah bawah, kan. Yang katakan Hamzah qata, Hamzah wasal, semua tak ada. Yang letak dia punya kepala Ain tu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia tak termasuk dalam resam Uthmani. Saya tahun lepas ni 2023 bulan 11 tahun lepas, silap saya ingatnya bulan 11 tahun lepas, ada satu mushaf masuk daripada negara Brunei Darussalam. Dia masuk ke Malaysia nak minta kebenaran untuk pengesahan.
untuk disahkan supaya boleh dicetak, diedar, dijual kat Malaysia. So dia melalui Lajnah Tafsir Quran lah. So saya adalah, saya sebagai SU kat situ, Lajnah Tafsir Quran. Jadi masa bincang dengan mufti tu ditunjuk lah. Sekarang ni yang pengurusi je Datuk Noh Gadot. Dia tanya macam mana doktor ni, tengok sebab dia buat mushaf yang membezakan. Mushaf dia memang rare sikit, yang daripada Brunei. Dia buat mushaf 2 warna, 2 ton, warna hitam dengan warna biru. Warna hitam untuk resam aja, kemudian warna biru untuk dab, kan. Jadi kalau tuan-tuan dapat tengok dia punya, saya tak ada skrin, kalau ada skrin saya boleh tunjuk, saya ada lah beberapa yang saya ambil. Jadi dia buat resam tu kita boleh tengok. Yang warna hitam ni semua dia resam Osmani. Memang kosong, plain aja, titik, baris, tanda, ain, rumah, semua tu warna biru. So dia bezakan, yang ni resam, yang ni dhabtul Quran. Tapi setakatnya tak lepas lagi adalah isu-isu teknikal yang Brunei dia tak ikut spek yang sepatutnya. Universiti, salah sebuah universiti dekat Brunei dia buat. Setakat ni tak lepas lagi masuk negara itu. So ada yang buat dalam bentuk sedemikian, alright. So zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni baru dia sempurnakan dia serupa penandaan dia semua. Okey, kemudian sikit lagi kita habiskan ni. Ulama berbeza pendapat tentang hukum resam Osmani sebagaimana berikut. Walaupun kita kat Malaysia ni kiblat kita dengan resam Osmani, tapi ulama dia berbeza pandangan bagaimana resam Osmani ni boleh terima ke tidak. Okey, yang pertama, sebahagian ulama berpendapat resam Osmani adalah tauqifi yang wajib digunakan dalam penulisan Al-Quran dan perlu dijaga. Sebahagian ulama ikut kitab ni, dia kata sebutkan resam Osmani itu tauqifi. Tauqifi maksudnya apa? Maksudnya diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauqif, waqaf, dia berhenti tu, penulisan tu berdasarkan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kata dengan tauqif. Wajib diguna dalam penulisan Al-Quran, perlu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama lain berpendapat resam Osmani hanyalah sebuah istilah. Ada ulama kata ni istilah je resam Osmani ni. Memang betul lah, nama resam Osmani ni sebab Sayyidina Osman, Nabi tak pernah sebut pun tulis kena dengan resam Osmani, tak ada zaman Nabi. So ni dia mari kemudian. So sebahagian ulama berpendapat resam Osmani hanyalah sebuah istilah, tata cara, dan tidak ada salahnya jika menyalahi resam tersebut. Ada sebahagian ulama kata itu tak perlu ikut resam Osmani pun boleh tulis. Yang ketiga, resam Osmani adalah istilahi. Resam Osmani adalah istilahi dan bukan tauqifi. Bukan tauqifi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita diharuskan menuliskan Al-Quran dengan resam tersebut. So pendapat yang tiga ni, dia kata resam Osmani ni adalah istilah sahaja, bukan tauqifi daripada Nabi. Ia hanyalah harus sahaja menulis Al-Quran dengan resam tersebut. Hal itu kerana ia telah dipersetujui oleh Uthman dan telah diterima pula oleh umat dengan baik. Ini pendapat yang ketiga. So ada pendapat yang pertama, dia katakan kena ikut sebahagian ulama, di jumhur lah sebenarnya. Jumhur ulama dia sebut kita kena ikut sebagaimana Quran tu ditulis. Dia tak sebut istilah resam Osmani, disebut sebagai rasmul mashaf. Resam, perkataan resam Osmani dia bagi kemudian, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat zaman tabi'in, tak ada istilah resam Osmani tu. Disebut semua. Kemudian baru ulama 200-300 hijrah baru mereka ni buat karya, sebab kaji Quran itu, kaji tulisan, baru dia nisbahkan buat karya nama resam Osmani. Sebelum dulu disebut rasmul mushaf aja, rasmul Quran, rasmul mushaf, ataupun yang disebut Al-Hijab. Adalah beberapa kalimah lain diguna, tak ada perkataan resam Osmani ni, tak ada. So dia mari ke kemudian, sebab itu dia berlaku khilaf. Secara jumhur ulama kata dia adalah perlu diikuti. Imam Malik pernah ditanya, Imam mazhab, Imam Abu Hanifah pernah ditanya bagaimana menulis Al-Quran ni tidak sebagaimana yang ditulis. Maka Imam Malik disebut tak boleh ubah sikit walaupun huruf waw, walaupun huruf alif. Ulama mazhab semua, sebab ulama mazhab dia bukan pakar bidang tulisan Quran ni. Mereka orang bidang fiqh ke bidang hadis. Orang Quran ni dia ada bidang qiraat, bidang Quran ni dia tak pakar. Jadi bila ditanya tu, dia kata jangan usik, sebagaimana diturun ada waw tu waw, jangan ubah. Kalau alif, sebab itu as-salah
Sebab tu kalau kita solat sad lam alif ta kan, sad lam waw kan, asal tu tu dia nanti kita bincang lagi bagaimana dikatakan resam Osmani tu. So bentuk tu memang dijaga sikit pun tak boleh ubah. Cuma dari sudut dia punya perkembangan tu, penulisan Al-Quran zaman sahabat, tabi'in tu ada yang ikut sebagaimana yang ditulis dengan tulisan yang asal, ada orang-orang awam tulis dengan tulisan imla'i. Imla'i ni maksud tulisan biasalah, berdasarkan sima'i, berdasarkan apa yang didengar. Kalau as-solah, solah lam alif ta lah, bukan lam waw kan. So berdasarkan bunyi, berdasarkan imla, apa yang dicatat itu kan. Okey, so kita berhenti kat situ dulu, muka surat 36. InsyaAllah nanti kita sambung lagi yang akan datang. Kita akan tengok bagaimana konsep penambahbaikan pada resam Osmani. Apa dia yang diberi tambah, ada fathahnya, ada isbatnya, ada hazaf dan sebagainya, insyaAllah pada kuliah akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa rafaruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.